Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Ya ilahi min yudlilhu fala hadiyalah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala wa ala alihi wa sahbihi, itu dah. Al-mustahtarina bila ilaha illallahu khairi alin wa ashabin ke wa ba'du. Wa ba'du wa ba'du fa hadhihi risalatun latifatun tata'allaqu bi kalimatil iman wal ikhlas wa bi da'watil haqqi wal urwatil wuthqa. Kata sekalian, teman sekali, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur, antara makna syukur ni sedar nikmat datang pada dia. Antara makna syukur, gunakan nikmat tempat dia suruh. Jadi syukur ni sedarkan kita apa yang kita dapat, nikmat ni khasnya dalam keadaan Islam adalah semata-mata limpah kurnia Allah Ta'ala. Dengan itu melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lahir pula daripada mak ayah kita Islam, kita pun dapat Islam sejak lahir lagi. Walaupun kita tak faham apa-apa perjalanan Islam ni, alhamdulillah. Dapat pula latihan ni besar kan, dalam keadaan ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia, alhamdulillah. Disedarkan kita pula untuk belajar dan menuntut ilmu, dan memang difardukan atas kita supaya kita mengenal dan faham agama yang kita sedang berada dalamnya. Kita memeluk agama ni, pastikan siapa kita peluk, apa yang kita peluk, sikit bahasa gitu, supaya kita kenal khasnya Tuhan Allah Ta'ala yang kita faham, nak faham dia ilah ni, dan nak faham Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah utusan Allah Ta'ala dan dialah seabdal makhluk yang Allah Ta'ala jadikan di atas alam buana ni. Juga syukur kita di atas nikmat diberikan kita keupayaan pagi ni boleh hadir untuk meneruskan kuliah duha kita, bacaan daripada kitab Dhiyaul Murid ni, insyaAllah. Kata musannif, wa ba'du fa hadhihi risalatun latifatun tata'allaqu bi kalimatil imani wal ikhlasi wa bi da'watil haqqi wal urwatil wuthqa. Asal terjemah, kata dia, adapun kemudian daripada itu, maka inilah suatu risalah yang kecil yang bergantung dengan kalimah iman dan kalimah ikhlas dan seruan yang sebenar dan tambatan yang teguh. Hadirin sekalian, kita nak sambung ni masih mukadimah kitab. Setelah pengarang kita memulakan dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam ke atas keluarga Nabi, sahabat Nabi yang Allah, Rasul, sahabat, begitu juga keluarga Nabi, ahli bait Nabi SAW ni, mereka ni adalah antara manusia yang kita kena ada akidah dan pegangan pada mereka, pasal ada jaminan daripada Quran, hadis, kebesaran dan ketinggian martabat sahabat dan keluarga Nabi SAW ni. Itu nisbah makhluk besar sekali ke Allah Ta'ala, yang kita pun pagi ni nak mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, dalam keadaan nak kena hayati bahawasanya apa yang kita nak mula dan nak teruskan kehidupan ni adalah semata-mata limpah kurnia pada dia. Dia yang bagi kita hidup, masih lagi bagi melihat, mendengar. Semua nikmat ni datang pada dia, alhamdulillah.
Baik, jadi selepas dia sebut dan puji Allah Ta'ala dengan segala nikmat tersebut dan selawat dan salam atas Rasulullah dan sahabat, begitu juga ahli bait Nabi SAW. Kemudian daripada itu, kata dia, selepas sebut semua itu, maka inilah suatu risalah. Ini dia tunjuk ke mana? Apa yang dalam fikiran musannif. Pasal pengarang ni dia nak tulis sesuatu, apa yang dia nak tulis ni semua dah ada dalam fikiran dia selalunya. Orang yang nak mengarang ni, kalau ulama kita dulu, dia nak menulis sesuatu, nak buat sebuah kitab yang dia nak karang tu semua dah ada dah dalam akal fikiran dia. Cuma yang dia tulis tu ialah dia nak luahkan dengan perkataan apa yang dah ada dalam zihin dia, dalam akal dia. Ni ulama dulu. Ulama dulu memang macam inilah keadaan mereka nak mengarang kitab. Jadi guna bahasa pun kata dia, inilah satu risalah. Risalah tak tulis lagi tapi dia sebut dah inilah. Menunjukkan apa yang dia nak tulis ni terang, jelas. Apa yang ada dalam fikiran mereka. Ni kita tengok, ni kebiasaan ulama dulu tuan-tuan. Mereka mengaji dulu, lepas tu baru mengarang. Zaman lah ni terbalik. Apa benda pun tak ada, mengarang. Lepas buat apa? Tengok sana, baca sana, ambil tempek. Ambil sana, ambil tempek, boh. Ambil tempek, boh. Zaman lah ni macam tu. Jadi, dia bukan dah faham dulu betul orang menulis. Kadang tak ada apa-apa pun betul menulis. Lepas tu, dah dia tak ada apa bahan, betul buat macam mana? Bahan dia ambil pada orang, ambil tempek, yang dia nampak macam dia punya. Sedangkan, dia pun macam itulah, di atas apa yang dia ambil pada orang. Dia dengan bahasa lain, mereka ni kadang tak mengaji, tapi mentelaah kitab. Ulama dulu mengaji, tak telaah pun, mengaji. Lepas tu mengarang. Mengarang tu dia tulis apa yang dia mengaji tu. Pula tu ingatan, Masya Allah. So, pengalaman saya selama duk ikut mengaji kitab ni, duk lalu kitab, duk mengaji, mengajar apa, kita boleh tengok keseragaman ulama-ulama kita. Dia menulis kitab ni dengan apa yang sebelum dia, apa yang sebelum dia, apa yang sebelum dia, apa yang sebelumnya. Khasnya dalam bab akidah ni sama, tak bertukar sikit pun. Pasal apa? Pasal prinsip dia sama. Tambah pula dengan guru bersanad, bersalah silah, ambil dengan ada istilah beriwayat daripada guru dengan guru dengan guru dengan guru. Kalau istilah hadisnya disebut hadasana, guru kami cerita, hadis pun memang tertib macam tu, Quran pun tertib macam tu. Bila ilmu ni ambil dengan disiplin macam tu, sama ulama dulu orang kita tak tukar langsung. Yang boleh bertukar ni macam mana? Dia tak lalu proses macam tu, bahkan dia merengkah daripada hak ulama dulu. Buat macam mana? Pergi ambil karya-karya yang orang yang tak melalui proses sanad, salah silah, perguruan. Macam mana ulama kita, yang ni diambil pun dalam kitab dia. Tu kacau lah. Yang diambil dengan telaah, dengan fikiran dia sendiri, tak pula ambil daripada kaedah-kaedah dengan ulama dulu yang semua dengan berguru, bersanad, bersalah silah, dengan disiplin ilmu masing-masing. Untuk ilmu tu diambil, kemudian disampaikan pula. Tu pun mempunyai disiplin yang sangat ketat. Yang tu sikit lalu. Itu kitab kita ni, dia kata maka inilah, ini mana suatu yang ada dalam fikiran musannif ni. Satu risalah, kata dia, yang kecil. Risalah ni bergantung dengan kalimah iman, kalimah ikhlas, seruan yang sebenar, tambatan yang teguh. Ada 4 nama diberi kepada kalimah la ilaha illallah ni. Jadi semua makna tu, maksud dia adalah la ilaha illallah. Jadi risalah kecil ni bergantung dengan kalimah la ilaha illallah. Tapi antara nama kalimah la ilaha illallah ni dipanggil kalimah iman. Kita ambil terjemah sekali lalu, huraian sikit. Pasal apa dipanggil kalimah iman? Pasal la ilaha illallah ni, dia bukan sebutan mulut je. Tapi kalau kita faham betul-betul makna yang terkandung pada la ilaha illallah ni, akan dapat iman yang sepatutnya, yang memang kita kena dapat. Kalau hanya dengan lalu saja,
ataupun terjemah saja tak dapat iman. Sebab nak dapat iman ni dia mesti sampai masuk dalam hati. Mesti istilahnya tasdik bil qalbi tu. Nak masuk dalam hati bukan senang tuan-tuan. Dia mesti tahap dia yakin baru boleh masuk dalam hati. Benda nak yakin ni dia mesti ada hujah, ada alasan. Kan? Kalau benda dunia, benda nampak, benda dengar, benda boleh bau, benda boleh rasa, benda boleh sentuh, nak masuk dalam hati senang. Pasal nak buktikan dia tak susah. Makanan tu sedap. Kalau kata ni nasi lemak ni sedap ni, jom kau rasa. Lah, jatuh hati tu kan. Bukan gaduh bukti ke siapa. Bukti dia rasa lah. Sedap. Oh, berapa ni? Murahnya. Banyak pula tu. Wangi ke. Ni sampai tengah hari lagi bau. Kita orang pakai. Sampai tengah hari bau. Bau lagi tak? Oh lah. Macam baru letak pagi tadi tu. Bau dia. Beli kat mana ni? Jatuh hati terus. Benda-benda yang capai dengan panca indera ni, yang 5 ni, 5 sense orang Ta'ala bagi ni, dia nak dapat kata iman tu, jatuh hati tu, senang sangat. Tapi nak jatuh hati ke orang Ta'ala bukan senang. Pasal dia perlu pada hujah dan alasan. Benda 5 sense ni tak payah. 5 panca indera ni tak payah hujah dan alasan. Nak beriman orang Ta'ala perlu alasan. Tambah zaman lah ni tuan-tuan, dia memang zaman fitnah betul. Nak faham ke orang Ta'ala ni, pasal benda yang salah pun jadi betul, benda betul jadi salah. Sikitlah sebut begitu. Allah Akbar. Rasa risau sangat zaman lah ni. Risau sangat. Sesangat-sangat risau sangat. Baik. Jadi kalimah tauhid la ilaha illallah ni nama lain ni kalimah iman. Apa dia itu saya syarah lagi panjang sangat dah. Insya-Allah jumpa. Memang kalau kita faham betul-betul memang dapat iman sungguh. Kalau saya sebut sekali lalu dengan mudah mana kata kalimah iman ni. Antara makna la ilaha illallah ni besar sekali bab wujud. Pasal makna la ilaha illallah ni kalau kita belajar nahwu je pun la maujuda illallah. La ilaha maujudun illallah. Kalau saya takdir macam tu. Tapi antara makna ilah tu maujud. Sifat wujud. Tak adalah yang wujud, hakiki wujud, zati wujud, yang wujud kidam, wujud baqa' melainkan Allah. Siap memang. Tak ada siapa nak bangkang. Tu tak. Jadi bila Allah lah wujud, makhluk ni asal makhluk tak wujud. Allah memang asal wujud. Bahkan yang qadim, sedia kala, sedia ada, satu-satunya yang memang qadim hanya Allah Ta'ala. Tiada lain, tak ada siapa sekutu dengan dia. Itu maklumat. Kita pun dah beriman dah, Alhamdulillah. Cuma nak semat di hati. Semat hati tu maksud dia macam mana? Nak faham Allah Ta'ala ada. Lepas tu, semua makhluk ni Allah yang bagi ada. Jadi Allah yang bagi ada, makhluklah yang akan berhajat pada Allah Ta'ala untuk diadakan. Untuk diadakan dan diberi segala sifat kesempurnaan yang melengkapkan apa yang Allah Ta'ala cipta kita. Mestilah semua makhluk berhajat ke Allah Ta'ala. Allah tak hajat pada sesuatu. Ada maklumat iman yang boleh terima walaupun sangat simple macam tu. Simple sangat tu. Itulah ilmu awal akidah kita nak faham. Dah faham macam tu nak buat apa? Sentiasa nak sedar aku ni boleh ada ni, boleh hidup ni Allah yang bagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Walaupun tengok nak bagi hidup ni kena makan, kena minum, kena oksigen, kena ubatan, pakaian, tempat tinggal, kenderaan. Dan kena faham semua ni makhluk bukan ilah. Hakiki yang memang ada Allah, makhluk takkan jadi ilah sama sekali. Allah dialah ilah, dialah tak ajak pada sesuatu. Allah yang beri semua kat kita ni. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tu maklumat sekali lalu. Kalau faham betul-betul, memang boleh hati terima. Pula tu, istilahnya menghayati maksud tersebut, memang dapat iman sejati. Walaupun setakat tu, walaupun setakat tu, dapat iman sejati lah kawan ta'ala. Allah ni tak hajat pada satu, kita semua berhajat pada dia. Allah. Ni hidup ni, Alhamdulillah, muncullah dia bagi hidup. Beriman pula tu, sedar ke dia pula tu, boleh pula semayang. Dia tak jadi pula kita beban nak solat. Alhamdulillah, muncullah dia bagi kita boleh semayang. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Siapa yang ajar ni?
melalui Nabi Muhammad. Siapa yang bagi ni? Tutup guru kita yang ajar ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita akan rasa berjasa kepada siapa yang orang bawa agama tu kat kita. Sekali lalu lah saya nak sebut, macam mana nak faham kalimah iman ni. Jadi kalau tu pun, kalau faham elok-elok, dapat dah iman tu. Kalau semata-mata la ilaha illallah, tapi cara berfikir sendiri, tak boleh dapat iman. Tak boleh. Jadi antara nak boleh dapat iman ni, mesti ambil faham makna la ilaha illallah tu yang kita nak baca kitab ni. InsyaAllah. Satu. Yang kedua, dipanggil kalimah ikhlas. Ikhlas ni, kita pun biasa dengar dah tak? Surah pun ada suratul ikhlas. Apa maksud kalimah ikhlas ni? Maksudnya kalimah tauhid. Nama lain dia. Surah ikhlas tu, pasal apa panggil ikhlas? Pasal Qul huwallahu ahad. Pasal dalam surah tu cerita macam mana nak tauhid Allah Ta'ala. Nak mengasakan dia. Nak mengasakan dia apa? Nak mengasakan sifat ketuhanan kat dia. Tak ada selain pada dia yang bersifat sebagai Tuhan, tak hajat pada sesuatu. Yang Tuhan ni mestilah tak hajat pada sesuatu, makhluk semua mesti berhajat pada dia. Jadi la ilaha illallah ni nak mengajar ikhlas, nak mengajar tauhid. Apa dia? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Ya. Tu kalimah ikhlas tu. Tu kalau kata kalau kita sebut lalu amal apa? Ni ikhlas. Faham tak tentang kata apa ikhlas tu? Memang kita sebut sedekah aku ni ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni maksudnya kita sedar apa yang kita dapat tu Allah Ta'ala beri. Apa yang ada kat kita ni milik dia. Kita sebagai manager je, pemegang amanah. Kita bagi ke orang pun yang tu tunai ke amanah, Allah yang perintahkan aku suruh bagi. Bawa ikhlas. Saya ngaji ada Tok Guru guna bahasa ikhlas ni, dia kata apa? Rahsia dalam rahsia. Rahsia dalam rahsia. Dia sirrun minal asrar. Sirrun minal asrar. Pasal tak mana sir ni. Ni pun ulama tauhid, dia syarah sir tu pun. Pasal apa kata rahsia? Inilah rahsia tak mana. Walaupun nampak kita kerja, tapi kita faham Allah yang bagi rezeki. Walaupun ada kat tangan kita, tapi kita faham Allah pemilik hakiki. Walaupun kita sedekah, semua tu nak mendapat mardiyati ilahi. Ni tauhid. Ni ikhlas. Kalau tak faham macam tu, belum ikhlas. Jadi sikit kalau sebut tu, nak faham ikhlas tu. Kalau bagi duit, katalah kita derma 1,000. Rasa tak luak duit? Rasa tak luak duit? Rasa tak ikhlas lagi. Pasal apa? Pasal tak rasa bukan aku punya, Allah perintah aku tolong bagi. Lalu kot aku kan. Macam orang kirim barang kat kita. Kalau yang tu kita orang kirim barang, kita boleh rasa itu. Orang kirim duit 1,000, kita pun, ni bagi kat madrasah kat pondok misalnya. Kita pun ambil, bagi kat pondok, 1,000. Rasa tak duit kita luar? Kenapa? Bukan duit kita. Yang ni duit kita bagi. Rasa tak luar? Rasa. Tak ikhlas je. Pasal duk rasa aku punya. Kalau dia rasa Allah yang beri, aku pemegang mana, dia perintah bagi, aku macam posmen tolong bagi. Lalu aku je. Macam mana orang kirim tadi. Yang ni bukan orang kirim. Kita boleh nampak, boleh pandang, boleh sedar. Boleh syuhud, tu istilah ilmu tauhid lah. Boleh syuhud Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala yang bagi. Lepas tu, apa yang ada kat aku ni, hak dia. Lepas tu, dia perintah pula untuk sedekah pula. Bagi pula. Macam mana? Tak rasa pun milik aku. Tu rasa, aku ni tukang bagi je. La ilaha illallah. Tu ikhlas. Tu baru ikhlas hakiki. Tak payah sebut mulut. Aku ikhlas. Tak payah. Ikhlas ni, tak payah sebut. Saya ikhlas bukan di mulut. Ikhlas tu faham. Tauhid. Tauhid macam mana? Datang pun ke Allah Ta'ala, ada pun dengan Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala, bagi pun untuk Allah Ta'ala. Tu minallahi billahi ilallahi. Tu istilah-istilah ulama kita lah. Sekali lalu ikhlas. Jadi nak faham ni macam mana? La ilaha illallah juga. 2. Dan juga dipanggil kalimah ni, bahasa Arab dia da'watil haqqa. Dakwah yang sebenar. Dakwah yang sebenar adalah la ilaha illallah. Dakwah lain pada la ilaha illallah batil.
Satu, kalau kita sebut kata umat Nabi Muhammad ni lah ummatud da'wah. Kalau kita sebut dakwah orang pun, dakwah tu tahu mana? Dakwah ni supaya manusia pergi balik ke agama Allah Ta'ala, balik kepada la ilaha illallah. Itu dakwah. Kalau kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat tu cerita dakwah lah tu kan. Kamu ajak benda ma'ruf, tinggal benda munkar. Apa benda ma'ruf tu? La ilaha illallah. Itu ma'ruf besar sekali. Tanhauna 'anil munkar. Apa munkar? Syirik, kufur. Tu munkar besar sekali. Munkar besar sekali. Jadi dakwah sebenar apa dia? La ilaha illallah. Jadi yang tak sebenar apa? Syirik, kufur, munafik, murtad. Oh, na'udzubillah. Tambah kalau sudut lain amalan apa? Fasik, fajir, fahish. Yang ni semua bukan dalam ajaran agama Islam. Punca dia nak jadi agama sebenar, dakwatil haq ni apa? La ilaha illallah. Satu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, bahkan semua Nabi Rasul datang, mula-mula datang bawa apa? La ilaha illallah, dakwatil haq dulu. Pasal bila betul la ilaha illallah, hal lain mahu diterima. La ilaha illallah tak betul, yang lain tak boleh terima. Semayanglah hebat macam mana pun, sedekahlah macam mana pun, buatlah amalan kebajikan, akhlak ke tak akhlak ke, katalah akhlak yang sangat mulia, jaga mak bapak baik, derma, sumbangan macam ni, la ilaha illallah kantoi, out. Pasal apa? Dia ialah seruan yang sebenar. Lagi, urwatil wuthqa, yang tu terjemah dia bagi bawah, tambatan yang teguh. Dia ialah satu urwah, satu tambatan, ikatan yang sangat teguh. Faham la ilaha illallah ni memang dia pegangan yang teguh sangat. Pasal apa? Kita berpegang dengan khalik makhluk, bukan pegang dengan makhluk. Pegang dengan makhluk, makhluk semua binasa. Allah khalik makhluk, pencipta makhluk, mana binasa? Selain pada Allah Ta'ala semua binasa. Pegang dengan Allah Ta'ala, Allah ilah, dia ialah pegangan yang sangat kukuh. Pasal apa? Pegang dengan yang kekal abadi, yang qadim, yang wujud hakiki. Pegang dengan makhluk, semua binasa, semua baharu, semua asalnya tak ada. Jadi nak pegang siapa? Mestilah pegang dengan pegangan yang kukuh. Pegangan yang kukuh siapa? Allah. Sekali lalu tu. Inilah kitab tauhid yang ni nak tulis. Mukadimah pun sedap lah kitab dia. Dan dia kata la budda li muridil fauzi wan najati min ma'rifati ma'naha walau ijmalan wala yanfa'u liqa'iliha ma'a jahli ma'naha siwa ijra'i ahkamil islami. Dia kata kitab risalah kecil yang dia tulis ni yang tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak kemenangan dan kelepasan mengetahui akan maknanya. Jadi risalah dia tulis ni walaupun kecil, simple je, tak dapat tidak, kata dia, sesiapa yang berkehendak nak menang dan dapat kelepasan. Bahasa disebut Arab dia fauz wan najat. Dapat kelepasan, dapat kejayaan dunia akhirat, yang turut bahasanya. Siapa nak betul-betul dapat kemenangan, mestilah, kata dia, kena ketahui akan maknanya. Mesti kena tahu makna la ilaha illallah. Dengan elok dia sebut tu, kena tahu apa? Makna la ilaha illallah, bukan terjemah la ilaha illallah. Beza terjemah dengan makna. Apa beza terjemah dengan makna? Terjemah ni translation daripada satu bahasa ke bahasa lain, tu terjemah. Terjemah memang tak boleh dicapai maksud. Untuk apa beza makna? Makna ni adalah maksud yang dikehendaki daripada sesuatu kalimah ataupun ayat, sama ada dihurai dengan bahasa dia sendiri yang asal ataupun dihurai dengan bahasa lain,
tapi menjelaskan maksud yang dikehendaki. Itulah dipanggil makna. Saya buat misal, contoh terjemah dengan makna. Kalau seorang suami kata kat isteri dia, keluar pada rumah ni. Kalau faham makna macam mana? Kalau faham terjemah macam mana? Buka pintu, keluar, duduk situ. Sudah. Ni saya keluar lah bang. Macam, cerdik ke tak cerdik ke? Tak cerdik ke? Okey. Jadi orang macam tu tak cerdik. Pasal apa? Pasal apa? Pasal dia tak faham, dia hanya faham terjemah. Dia tak faham makna. Dia suruh keluar lah. Kan? Tu cerdik ke bodoh tu? Bodoh. Pasal dia tak faham maksud. Agak-agak suami sebut macam tu pasal apa? Keluar kau pada rumah ni. Dia bukan kata, kau keluar Ustaz? Keluar Ustaz. Kalau keluar Ustaz, macam tu lah maksud dia. Tapi keluar kau pada rumah ni. Hai. Apa makna tu? Makna tu nak faham. Boleh makna cerai. Kalau dia maksud cerai. Boleh makna keluar ni, jangan masuk-masuk dah. Aku tak sudi dah terima kau duduk dalam rumah ni. Tu makna. Satu dia boleh makna tolak. Pasal apa? Pasal ada makna. Dia bukan makna sebalik. Makna ni apa maksud? Maksud yang dikehendaki tu. Jadi sekurang-kurangnya kata dia untuk faham ni mesti faham makna. Satu, bila nak faham makna ni dia kena mengaji. Satu, orang zaman lah ni, tuan-tuan, antara orang tinggal mengaji ialah mengaji la ilaha illallah ni. Ya tuan. Tak percaya tu tapi semak lah. Tak percaya pun tak payah orang lain lah. Kita sudah lah. Saya sebut ni, lalu saya sebut ke saya dulu lah. Mengaji pun, mengaji benda lain. Banyak ngaji kita pun, banyak ngaji fiqah. Kalau tauhid pun kadang ngaji juga. Tapi ngaji yang lain-lain tu, la ilaha illallah ni macam dah terrel. Macam dah faham. Bila tanya-tanya kantoi. Tak faham lagi rupanya. Tak faham apa? Tak faham makna la ilaha illallah. Jangan nak kata makna dalam detail tu. Makna ringkas pun tak faham lagi. Ada orang dah tahap Maulana, pergi tu. Dah tahap doktor, pensyarah, pergi level tok guru kali pun. Macam mana? Tanya la ilaha illallah kantoi, dia tak faham. Tak faham. Saya kata tak faham macam mana? Dia kata dia orang Islam. Dia kata dia orang beriman. Dia kata dia tauhid salaf. Katalah itu. Dia kata dia tauhid salaf. Tauhid salaf ni kata faham Allah Ta'ala duduk atas aras. Melengung ni. Tentu ke faham? Mutu dia suruh kita buktikan kata dia kafir. Pasal kata atas aras. Kita sebut la ilaha illallah tu dia tak faham sampai kiamat. Dia tak faham walaupun Maulana lah. Maulana mana tak tahulah kan. Kan? La ilaha illallah tu dalam kadang-kadang dia sebut Allah Ta'ala ni memang ghaniyun anil alamin. Allah Ta'ala ni tak hajat dengan alam. Allah Ta'ala ni tak hajat pada sesuatu. Memang betul Allah Ta'ala tak hajat pada sesuatu. Betul. Kita kata kalau tak hajat pada sesuatu, tentulah Allah Ta'ala tak hajat pada aras pasal Allah yang cipta aras. Jadi kalau faham Allah duduk atas aras, salah kata dia. Yang ni duduk reka-reka ni pahaman, sangkaan je kata Allah duduk bertempat. Apa benda ni kata dia? La ilaha illallah. Kelakar dia kena buat macam ni sikit. Padahal mudah je nak faham sangat. Mudah sangat nak faham. Kau tak mengaji kot. Kata apa? Allah bertempat tu bermakna berhajat. Allah berhajat pada makhluk tu. Dia kata kita andaikan benda tu je. Dia kata macam tu kan. Dia kata kalau kita kata Allah duduk di aras tu, yang tu memahamkan Allah bertempat. Kata dia yang tu andaian aja. Lah andaian apa? Tuan-tuan kalau duduk di rumah apa maksud?
Ha? Ada di rumah, tak, kalau duduk bawah jambatan okey tak? Oh, jadi perlu tak rumah? Ha. Jadi maksudnya kalau tak ada rumah haru tak? Haru. Jadi kalau Allah tak ada aras haru tak? Ha, tak haru. Jadi maksudnya Allah bukanlah makna duduk atas aras, bukan berada atas aras. Tambah pula dia kata Allah ni ada aras atas tinggi lagi. Aras tu aras lagi, tinggi lagi. Quran kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istawa 'alal arsy. Allah yang kata 'alal arsy, dia atas udah aras lagi. Dia kena buat Ar-Rahman ala arsy istawa. Buh pi banyak-banyak ala tu. Entah faham ke? Pelik tu lah. Apa masalah ni? Tak faham makna. Orang faham makna, dah. Satu kadang-kadang ada orang bila dengar benda-benda bincang tu kata dia, apalah duk kelahi macam ni? Kenapa? Ada orang kampung kadang dia bodoh-bodoh je. Nak tanya soalan. Nak tanya soalan sikit boleh? Nak tanya soalan. Lari je. Kena tanya soalan. Boleh tanya soal sikit tak? Arah ni kodim ke Allah Ta'ala kodim? Jangan silap jawab. Arah kodim ke baru? Baru. Allah kodim ke baru? Kodim. Siapa buat aras? Allah. Jadi ada. Jadi kalau aras baru, aras asal tak ada lah. Ha? Siapa perlu kat siapa? Siapa perlu kat siapa? Aras lah perlu kat Allah Ta'ala. Selesai. Sudah. Senang je faham. Selesai masalah. Tak ada benih-benih pun. Jelas sangat. Kalau kita pun berhajat ke Allah Ta'ala, aras berhajat ke Allah Ta'ala. Cukup tak rasa berhajat kot. Dia rasa sendiri. Hajat apa? Aku yang buat. Aku yang buat sekolah. Aku yang bagi diorang makan. Aku yang ajar bagi diorang pandai. Habis kan kau. Lingkup lama dah rupanya. Dia tak faham makna la ilaha illallah tu. Na'udzubillah. Itu yang dia kata, kalau nak kemenangan, kena faham walaupun ijmal. Tuan, saya duk ngaji, antara guru sebut, kata dia, makna la ilaha illallah ni jangan kata orang jahil, orang awam. Jahil ni kau orang marah sangat tak? Pasal orang awam, bukan orang biasa je tak faham. Jangan kata orang biasa. Ustaz pun tak faham. Iya. Tambah tanya nafi isbat. Apa benda nafi isbat? Dia pun tak faham apa nak nafi nak isbat. Padahal ada makna asas dia tu pun. Bukan pelajaran sampai tahap PhD apa tak. Asas sangat. Itu yang dia kata, siapa yang nak kemenangan dan kelepasan, kena tahu makna dia jikalau dengan ijmal sekalipun. Sekalipun dengan ijmal. Ijmal tu bahasa Arab, ringkas sekalipun. Sekalipun ringkas. Sekalipun ringkas. Dan kalau ringkas tu pun padan lah ke? Ya, padan. Walaupun tak pergi belajar tafsir, tak belajar hadis, sekalipun kitab tauhid tak pernah khatam, katalah gitu kan. Tapi makna la ilaha illallah ni, makna tu, cara ringkas tu dia faham. Tu saya sebut dengan ringkas. Apa makna ringkas la ilaha illallah ni? Jumpa ke depan ni. Awal-awal dia akan syarah tu kan. Apa dia? Saya sebut awal. Apa dia? Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Terjemah apa? Allah je Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Allah saja ada sifat ketuhanan, makhluk tak ada sifat ketuhanan. Ni makna dia. Dan bila sebut Tuhan, Tuhan tu makna apa? Tak hajat pada sesuatu, makhluk semua berhajat pada dia. Bila makhluk semua berhajat pada dia, aras berhajat tak ke Allah Ta'ala? Okey, siap. Jadi bila aras berhajat pada Allah Ta'ala, Allah berhajat tak ke aras? Untuk adakah Allah ambil manfaat pada aras? Tidak. Jadi apa-apa ayat memahamkan ada ambil manfaat sesuatu. Yang ni yang ulama kita dah ajar asas ni. Nak kata apa? Bila faham asas, mana-mana ayat Quran yang memahamkan ada berhajat. Berhajat tu apa? Berhajat pada tempat, berhajat pada berpindah randah, berhajat kepada juzuk anggota, berhajat kepada atau tak kata berhajat, antara makna berhajat tu, dia terkesan di atas perbuatan makhluk, seolah-olah makhluk buat sesuatu macam Allah terkesan di atas perbuatan makhluk. Takkan macam tu tak? Allah pun sedih, Allah pun gembira.
Allah pun sakit, Allah pun lapar. Kalau kita belajar hadis semua jumpa tu semua tu. Ada hadis kursi sebut apa? Kuntu maridan fala ta'uduni. Aku ni sakit, engkau tak pergi ziarah aku. Mana nak faham ni? Tu yang jadi gelo tu. Kalau kita faham akidah asas, kita kata mesti ada makna ni. Tapi takkan mana Allah sakit kot. Sakit nak perlu ubat. Bukan macam tu. Subhanallah. Mesti ada makna tak? Mesti ada makna. Tapi takkan makna yang menyebabkan ataupun ada apa makna yang kata Allah berkehendak ke makhluk. Takkan makna gitu. Takkan sama sekali. Pasal kita dah faham makna asas la ilaha illallah. Apa dia? Allah tak hajat pada satu. Makhluk yang berhajat ke Allah Ta'ala. Ada orang kadang satu sudut cakap macam ni betul. Tapi bila dia syarah, peon. Tu menunjukkan belum faham. Orang yang faham ni tuan-tuan, habis lah. Maksud saya habis ni apa? Dia tak ada dah apa hidup dia. La ilaha illallah, fidaka abi wa ummi. Kasih dia ke Allah Ta'ala ni lebih pada kasih mak dia. Mak dia cuma lahirkan dia. Mak dia tak cipta dia. Bapak dia tak cipta dia. Bapak dia bukan bagi makan dia. Bapak dia suap makanan kat dia. Bapak dia cari makanan bagi kat dia. Bapak dia bukan bagi rezeki kat dia. Nampak? Yang bagi makan hakiki Allah Ta'ala. Kalau faham la ilaha illallah ni, makna dia tuan, mabuklah kita dengan Allah Ta'ala. Saya tak kata tuan-tuan, kita pun belum faham lagi sebenarnya. Tapi faham ringkas dah ada dah. Tak ada dah yang benda-benda fahaman merepet. Ada manusia fahaman macam tu pun dia tak boleh terima lagi. Seringkas fahaman macam tu pun dia tak boleh faham lagi. Kita yang ringkas tu boleh faham, alhamdulillah. Sikit soal lagi ni pula. Dah cukup ke belum? Bila cukup? Cukup ni atas isyarat Quran, bila kita mabuk dah dengan Allah Ta'ala. Mabuk. Saya nak guna mabuk tu saja. Sampai mabuk ni macam mana? Macam mana orang mabuk cinta. Mandi pun tak basah. Makan pun tak kenyang. Tidur pun. Pasal apa? Teringat. Kita makan nasi ingat apa? Kalau duk mabuk cinta, duk ingat dia. Makan? Tak nak makan. Siapa? Tak tahu, duk teringat sangat. Allah. Mak kita pun kalau dia rindu kita macam mana? Lama tak balik. Kenapa mak tak makan ni? Ni mak suka lauk ni. Tak ada selera. Duk ingat sangat. Alung ke angah ke apa kan? Ingat sangat alung ni. Makan tu macam mana? Air mata duk berambu. Sedap pun tak jadi sedap lah. Pasal apa? Mabuk ingat. Itu ingat alung angah. Kalau mabuk ingat awet, boleh itu. Awet pun mabuk tu mabuk nafsu ya. Sorry tuan-tuan bahasa-bahasa tu. Kalau mabuk alung angah anak kita ke, mabuk apa tu? Mabuk rindu nak tengok ya. Balik-balik tengok buat perangai pula. Mula-mula rindu. Lepas tu menyampah. Lagi ambil katok dengan menyapu lah. Contohlah kasar je. Pasal apa? Dia memang rindu. Tapi main balik-balik tengok buat perangai pula. Contoh. Tapi kalau dengan Allah Ta'ala macam mana? Hakiki punya mabuk. Tapi kita belum sampai tahap tu. Pasal apa? Terlalu tebal tuan-tuan. Kita punya hijab. Kita nak faham ke Allah Ta'ala tu. Itu yang dia kata sekurang-kurangnya mesti ada makna ijmali yang kita faham pada la ilaha illallah ni. Yang ni makna ijmali pun tak faham. Allah. Satu kalau lagi jauh lah tuan-tuan. Sampai jadi apa? Free thinker, mulhid tu kan. Orang atheist, tak beriman macam mana? Dia tak ada langsung faham Tuhan ni. Kata dia, semua ni nature. Proses nature lah menyebabkan aku ada. It's nature, you know. It's nature. Tanya dia balik, siapa create the nature? Takkan nature create itself? Are you create yourself? Nature create yourself? Nature create your father and mother? Nature create your food? Nature create all the animals? All the human beings? Nature create all moon, suns, all the universe?
Bohbi bahasa orang putih tu sikit. Nature. What is nature? Please explain me. What is nature? Alam semula jadi. Apa benda? What kind of thing is it? You cannot explain it. How can? It's a thing or something. Just a fata morgana. Bohbi gitu. Saja saya sebut. Ada orang yang sampai macam tu, pekot dia. Faham ke Tuhan? Ada ikut tahap. Satu. Ada yang mengaku Islam tapi sewel macam tu. Duk kata aduk atas arah. Yang kita ni tak adalah tu, tapi masih sewel kan? Sewel tahu mana? Mengaku Tuhan Allah tapi tak ada perasaan ke Allah. Teruk lagi kita ni sebenarnya. Satu, atas kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun dah betul dah Tuhan kita ni Allah. Soal, dah menang, dah berjaya ke belum? Kalau tahap macam ni belum berjaya ni. Berjaya tu macam sahabat tu radhiyallahu anhu maradu anhu. Yang dia cinta Allah gilanya, cinta Rasulullah gilanya. Yang kita tak pernah terfikir. Kita tak pernah terfikir orang akan cinta Allah dan cinta Rasul macam ni. Sampai apa yang ada pada dia ni, dia sanggup buang semua. Kisah apa? Seorang sahabat waktu hijrah, nama dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Orang Rom. Tapi iman dengan Rasulullah gilanya. Asal dia hamba, tawanan. Orang Arab tawan, buat lari dia, jadi hamba abdi. Macam tu kot. Tapi oleh kerana dia pandai berniaga, sampai tuan dia jadi kaya raya jutawan, akhirnya tuan dia merdekakan dia. Dia beriman dengan Nabi SAW. Lepas tu dia jadi kaya pula lepas tu. Tuan dia pun dah kaya, pasal hamba dia pandai sangat berniaga. Dia sampai merdeka kan. Kata dia, aku tak perlu kau dah. Aku dah banyak dah. Kau boleh hidup sendirilah. Dia merdeka kan hamba dia ni. Nama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Turun ayat Quran. Puji keadaan dia tu. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha amardatillah. Yashri lah. Wa minan nasi man yashri nafsahu batigha amardatillah. Wallahu raufun bil ibad. Ayat Quran tu turun pasal nak puji ni. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ni. Pasal apa? Bila dia hijrah ni bawa lah sesuatu tak nak hijrah kan. Dia tak bawa semua, bawa sikit je pun. Pasal nak buat bekal lah. Tapi antaranya tuan dia yang merdekakan dia tu tahan. Saya tak ingat nama tuan dia tu. Dia tahan, kata dia, bukankah kau dulu hamba aku? Ya. Bukankah aku yang telah merdekakan kau? Ya. Sekarang kau dah jadi kaya. Kau tahu tak kekayaan ni kau ambil semua daripada ahli Mekah, betul tak? Pandai ya, kelayu. Baik aku tak halang, tapi kau tinggalkan semua harta benda yang kau ambil kekayaan daripada ahli Mekah ni. Dia kata kalau itulah yang kamu hendak, aku akan tinggalkan, aku akan pergi selai sepinggang. Kata dia. Boleh tinggal kan? Gila punya. Faham dia siapa Allah, siapa Rasulullah. Jalan kaki kan Mekah pergi Madinah. Tuan-tuan lenggung pergi Kuala Lumpur sanggup tak? Jalan raya ada, tempat singgah ada, arenal ada, kedai makan ada. Ni padang pasir kan zaman dulu lah tu. Sanggup? Selai sepinggang dengan ribut pasir, padang pasir panas juk. Selai sepinggang macam mana? Tapi tinggal tak? Tinggal. Yang penting Allah dan Rasul. Kita tak pernah terfikir macam tu. Masa tu apa dia yang ada? La ilaha illallah baru semayang, belum ada ajaran-ajaran apa lagi. Belum ada zakat, haji. Macam mana? Sahabat pula dia asuh tauhid sebelum datang semayang. Tauhid dia berapa tahun Rasulullah ajar? 12 tahun untuk la ilaha illallah aja. Untuk faham rukun Islam pertama tu, la ilaha illallah, 12 tahun. Kita 12 jam tak ada. Itu yang jadi pahaman merapu. Tambah pula suruh cerita tengok. Bab ketuhanan supaya aku boleh ingat ke Tuhan, tauhid ke Allah Ta'ala. Dengan sebab tu aku jadi gerun ke Allah Ta'ala, kasih ke Allah Ta'ala. Cerita tengok. Tuan-tuan tanyalah orang-orang yang tak betul tu. Kalau orang tak betul ni dia cerita bab ketuhanan, muntah kita tengok. Jijik tengok kan. Ya. Tak jadi suruh dia cerita bab Tuhan, Allah duk atas arah, cerita tengok. Muntah kita tengok. Kau tuan-tuan duk jilat tak tahulah. Saya muntah tengok. Jijik tengok. Dan jijik tu, muntah tu bukan tahap lawyer tekak je. Ada ulama kita yang kata sesat tu umum dah. Memang sesat.
Bukan dalam ajaran Islam kita faham Allah Ta'ala di langit, tak ada sikit pun. Fahaman tu sesat. Umum kata Allah di langit, sesat siap dah. Apatah lagi memang mengiktikadkan duk berhajat, berperlu, tu lagi lah. Bahkan mengiktikadkan dengan makna yang tak ada langsung isyarat Quran dengan pasti, dengan qat'iyyud dilalah, kata itu makna yang dipahamkan Quran. Quran sebut Ar-Rahman ala arsy istawa. Istawa alal ars. Disebut istawa ala ars. Istawa makna apa? Macam-macam makna ada. Takkan nak mertikan makna yang tak selayaknya dengan Allah Ta'ala. Dalam banyak-banyak makna tu, dia pilih makna ada ke aras. Apa yang menyebabkan makna ada tu? Istawa bukan ada. Atau terjemah kita pakai bersemayam. Bersemayam tu benda. Bersemayam tu. Baguslah tak faham. Tak faham tu bagus. Bersemayam atas aras. Apa makna? Bersemayam atas aras. Wallahu alam. Bagus tak tu? Bagus. Kalau berada atas aras, duduk di aras, boleh. Baik bersemayam. Bersemayam mana apa? Wallahu alam. Bagus. Itu betul. Yang tu salah original. Tapi bila dia nak ambil faham juga, bersemayam ni apa? Duduk. Duduk macam mana? Duduk bersila. Bersila macam mana? Bersila lendik. Pening tu. Dah kau nak ambil makna zahir. Bagi hurai lah. Hurai tanya tahu nak. Hurai lagi. Itu atas aras macam mana? Di atas. Atas mana? Atas pada atas kita. Hurai tu. Atau hurai lagi. Masuk parit. Masuk gaung. Kalau atas kaedah kita umum, atau beriman kepada Allah Ta'ala, tak akan ada makna yang tak layak kepada Allah Ta'ala kan? Di situ. Apa makna istawa ala arsh? Amir ruha kamanja'at. Lalu kan saja. Bahkan bab lalu ni kita baca dalam sembahyang, semua faham ke tak faham? Ada yang tak faham tak? Ada yang faham? Robi pilih faham tak? At-tahiyat faham tak? Tak faham. Baca ke tak baca? Baca. Baca ke tak baca? Untuk ambil faham makna tak? Untuk apa yang bagusnya? Bagi lalu je. Sah tak sembahyang? Sah? Sah? Macam tu lah, bagi lalu lah. Ada orang kata, orang Melayu tak apalah, Arab. Arab pun bukan semua, dia faham. Sekali lalu situ, saya nak sebut apa? Makna ringkas tadi. Makna ringkas. Baik. Kalau kita faham makna ringkas ni, itu yang sebut La ilaha illallah. Masya Allah. Seluruh hidup kita dah memang untuk Allah Ta'ala dan Rasul lah. Walaupun makna ringkas. Tapi bila kita tak faham, ni dia kata. Dan tiada memberi manfaat bagi orang yang menyebut akan dia serta jahil ia akan maknanya. Tak ada beri manfaat sikit pun bagi orang yang menyebut akan dia akan la ilaha illallah ni serta jahil ia orang sebut la ilaha illallah ni akan maknanya. Dia tak faham langsung apa makna la ilaha illallah ni. Tak ada manfaat. Manfaat apa yang tak ada? Tak ada manfaat hati. Tak ada. Tak ada manfaat perasaan. Tak ada. Tak ada manfaat akidah. Tak ada. Pasal apa tak ada? Nak ada apa pasal tak faham. Saya ngaji kalau dalam bab tak faham ni, Tugu selalu sebut apa? Burung kakak tua. Kata. Macam burung kakak tua. Dia walaupun dia boleh tiru cakap orang, tapi dia tak faham. Tak ada manfaat pada dia. Mungkin manfaat orang boleh beli dia harga mahal sikit pasal pandai bercakap. Tapi sebenarnya tak manfaat. Macam apa? Burung kakak tua. Kalau dia hafal lah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Hindu mai pun, ya? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mai Tionghoa mali. Macam mana? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kucing lalu pun. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anjing lalu. Wow, wow, wow. Macam mana? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kereta lalu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia tak boleh kenal. Dia tak boleh kenal. Itu Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat pagi. Petang pun. Selamat pagi, selamat pagi. Tu burung kakak tua. Jadi tak ada manfaat sebut la ilaha illallah ni jadi burung kakak tua lah. Jadi tak ada manfaatnya ni. Tak ada manfaat kenal. Itu besar dia. Tak ada manfaat kenal. Bila tak kenal, tak cinta, tak jatuh hati.
tak ada apa-apa perasaan dengan Allah Ta'ala. Bahkan dia tak rasa bersalah di atas apa yang dia dah akidah salah, faham salah, duk cakap benda salah, hurai benda salah. Dia tak akan rasa bersalah sikit pun. Macam apa? Tuhan yang dia anggap atau Tuhan yang dia beriman ni, pada dia Tuhan dia tak tahulah macam mana pada fahaman dia. Di atas salahnya fahaman dia, itu yang diikut dan dia nak cakap Allah Ta'ala macam mana. Kita nak cakap macam mana? Gamak dia cakap gitu ya. Sampai dia boleh kata apa? Ada orang tu dia kata macam ni. Orang PPRT pun ada tempat tinggal. Kesian Tuhan Aswaja ni, kata dia. Tak ada rumah, tak ada tempat. Tuhan Aswaja tak ada tempat. Orang PPRT pun ada rumah. Astagfirullahaladzim. Tuan bayang apa martabat dia cakap macam ni. Macam mana dia punya kepahaman kepala otak dia, dia boleh cakap macam ni. Tak tahu, saya pelik gila. Melengung tengok. Benda lah ni cakap ni. Tuan tak tahulah dengar dia. Macam mana? Okey ke? Dia boleh cakap yang tu. Dia selama dia cakap. Dengan senyum je. Senyum. Tuan-tuan marah apa tak? Saya senyum je. Waktu kita kata dia sesat, ada ulama' yang mengkafirkan akidah macam tu. Kata dia, ni apa ni? Duk kafir-kafirkan orang. Tuan-tuan kata saya kafir pun tak apa. Saya senyum je. Padahal lah, bebel punya. Dia tak faham apa masalah yang orang duk marah kat dia tu. Orang duk kata apa masalah kat dia tu. Orang duk kata sesat tu, dia tak faham apa benda sesat tu. Dia marah pula kata orang sesat. Orang duk kata dia sesat tu. Na'udzubillah. Tuan-tuan, itu sebut satu sudut lah kan. Kita taklah jadi sebodoh tu. Tapi ada masih bodoh ya. Saya sebut saya lah. Tuan-tuan tak apalah, wali-wali semua kan. Yang dia kata apa? Nak baca sambung asal. Tiada memberi manfaat bagi orang yang menyebut akan dia akan la ilaha illallah ni serta jahil. Ia akan mana? Jahil apa? Jahil makna. Jadi kalau boleh terjemah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah, tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Tak ada apa-apa pun sebenarnya. Nak datangkan perasaan, tak percaya? Tengok semak kat kita sendiri lah. Kalau takat kita faham tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, apa yang ada perasaan kita nak rasa apa, gerun, rasa kasih, apa yang sebut, rasa berharap, rasa memada, rasa tenang hati dengan Allah Ta'ala, tak mana? Tuan tak boleh tuan. Try buat. Tengok. Sebut la ilaha, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tak mana tuan-tuan boleh dapat tenang? Tak mana tenang? Itu harga minyak naik, tenang tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tenang tak hati? Harga minyak naik, harga sekerap jatuh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tenang tak hati? Tenang tak hati? Tiap kena putih berliung, rumah terbakar macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tenang tak hati? Tenang tak hati? Kalau tak tenang hati, tuan-tuan menafi makna Quran. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Takkan bercanggah kot. Bila takkan bercanggah, macam mana nak jadi tak bercanggah macam mana? Yang kata sebut Allah boleh tenang hati. Tenang hati ni bagi orang yang faham makna la ilaha illallah ni, dia boleh tenang hati. Orang tak faham sebut la ilaha illallah, apa la ilaha illallah? Takkan la ilaha illallah ni boleh balik rumah aku kot? Tak, dia punya faham. Sebut la ilaha illallah ni awak, aku jadi kaya ke? Dia punya fahaman. Macam-macam tuan. Kita sebut ni hak teruk-teruk lah kan. Yang teruk-teruk. Kalau orang yang faham betul dengan Allah Ta'ala, apa pun tak ada dah apa. La ilaha illallah. Itulah kalimah paling best sekali. Tuan-tuan, kita pun sebenarnya belum dapat ni. Saya sebut saya lah kan. Belum lagi dapat apa maksud sebenarnya yang faham pada la ilaha illallah ni. Yang kalau nak tengok tu, makna ringkas tu pun sebenarnya kita belum boleh hayati semaksimumnya. Belum lagi. Asas sangat dalam bab akidah pun belum lagi tuan-tuan kita boleh hadam. Baik. Jadi kalau dia sebut tak faham makna ni, jahil maknanya, tak ada manfaat akan dia, melainkan tengok ada apa? Melainkan melakukan hukum Islam pada zahirnya juga. Hukum zahirnya Islam. Itu kaedah kita bila orang mengucap kalimah syahadah, pergi daftar pula pejabat agama, contoh itu,
Kalau jenis tak ada daftar-daftar, dia mengucap aja kalimah syahadah, we are brothers. Selagi tak buat benda-benda nama murtad, yang tu ikut kaedah kita. Apa benda murtad ni ngaji suku lah kan. Antara benda murtad itulah makna menafikan benda-benda maklum fiddin bid-darurah tu. Selagi tak buat benda murtad, kita adalah saudara. Dan kalau dia mati, tak semayang, ada zina, dia bunuh orang sekalipun, yang tu nama maksiat. Yang tu bukan benda murtad, itu maksiat. Tanam perkuburan Islam, mati, mandikan dia, kapankan dia, semayangkan dia, doa Allah maghfirlahu warhamhu, masuk dalam kubur, talqin dengan dia, ajar dia doa apa untuk sebagainya. Allahumma sabbithu alal iman, sabbatakallahu biqauli sabit, yarhamukallah, sabbatakallah, doakan untuk dia. Mudah-mudahan dia boleh tetap di atas kalimah sabit la ilaha illallah tu. Mudah-mudahan harapan kita ada makna yang dia faham, yang dia bawa, ada akidah dia dengan Allah Ta'ala. Betul tak betul ada akidah tu satu hal, tapi zahir dia Islam, itulah hukum Islam kat dia. Jadi mati itu yang mandi, kapan, semayang, tanam perkuburan Islam, itu je. Walaupun semayang Jumaat tak nak pergi apa-apa, satu hal. Yang tu yang tak ada ibadat. Hatta yang saya sebut tadi, yang dia ada sebut pahaman macam ni, boleh jadi lagi dia semayang ni masuk Islam balik. Yang tu pun atas syarahan ulama' bersyarat juga tu. Kalau ada orang dia sebut benda kufur, benda murtad, benda yang menyebabkan keluar daripada Islam, benda yang sesat, dia kena kalimah syahadah berserta dengan menafi balik apa benda dia ingkar, menafi balik apa benda yang dia dakwa, dan mengaku balik apa yang dia ingkar. Yang tu kot bahasa dia. Kalau dia kata Nabi Muhammad ni mak kampung je, contohnya, dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni adalah utusan Allah, dia adalah seabdul-abdul makhluk, dia adalah maksum, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, contoh. Dia tak ada buat dosa, baru sah oleh akidah dia. Kalau duk pelekeh kat Nabi Rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, belum sah Islam. Pasal istilahnya masa yang sama, dia berak, dia kencing, dia ambil wuduk. Dia ambil wuduk, dia kencing, 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 sampai bila tak sah. Pasal apa? Pasal dia duk buat benda yang menyebabkan masuk Islam, masa yang sama boleh membatalkan balik. Dia sebut la ilaha illallah, Allah ta'ala. La ilaha illallah, Allah ta'ala. La ilaha illallah, Allah ta'ala. Habis, out. Dia sebut Muhammadur Rasulullah, Muhammad ni buat dosa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Rasul buat dosa. La ilaha illallah, Nabi Rasul ni pendusta. Out. 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 Saya ngaji ada guru buat misal, kata dia macam ayam berkokok. Bagus tak? Kejut orang tidur kan? Bangun subuh, betul tak? Tapi ekor dia pergi ke bawah, calik tai. Bandingkan tutup guru kan. Ekor calik tai ke bawah. Kokok bagus, tapi ekor calik tai. Itu. Saya orang Islam, saya buka mahat tapis. Apa tu? Allah duk atas arah. Saya ajar orang Quran, ajar agama, ajar apa? Ajar agama Islam. Tapi miskinnya Tuhan Azza ni kata dia. Kata PPRT pun ada tempat. Astagfirullah. Bahaya semua ayat-ayat tu. Jadi tak ada apa hukum kat dia melainkan hukum zahir. Lagi-lagi menarik, dia minta kita pula kafirkan dia pula. Tu pelik tu. Buktikan saya kafir. Astagfirullah. Kalau ikut dalam majlis, ada satu majlis tu, saya tanya dah kan. Allah tak ajak pada aras. Kalau siapa faham Allah berhajat ke aras, macam mana? Anak-anak murid dia pun kata, kafir. Ya, anak-anak murid dia yang jawab. Anak murid dia faham. Tok guru dia tak faham. Allah. Susah hati kita tengok. Itu. Kedah kita pun bukan kita nak saja-saja nak mengkafirkan orang kan. Saya mengaji daripada dulu, sebut Tok Ngaji, Tok Guru dia sebut yang ni kafir, ni sesat. Bukan tujuan kita nak sesatkan orang. Tapi dah tahu sesat, nak buat apa? Tinggalkanlah, janganlah pergi buat benda sesat tu. Janganlah duk pergi pahaman-pahaman yang salah tu. Habis dia orang duk faham macam tu, dia makan cabai, dia pedas Dia kata duk sesatkan orang tu, sesatkan orang. Aku sebut umum aja. Siapa akidah macam ni sesat. Akidah macam ni nama Wahabi, sesat.
Oh, dia terasa Wahabi ni kufur tanpa sedar. Dia terasa dia Wahabi, padahal dia kata Wahabi ni tak mengaku Wahabi. Itu kelakar tu. Tanya mengaku Wahabi, tak mengaku Wahabi. Kata dia Wahabi ni, apa Wahabi? Tapi bila sebut Wahabi sesat, dia marah. Itu kelakar tu. Wahabi tak wujud. Tapi bila sebut Wahabi, dia marah. Wahabi mana tu? Itu kelakar tu. Yang tu dia faham. Bahasa-bahasa macam tu dia faham. Tu pelik tu. Benda yang mudah dia tak faham. Benda yang susah dia faham. Tambah apa? Debat tak jadi ke macam mana? Ditunjuk gambar telur. Pandai pula dia buat kiasan-kiasan bahasa. Tuan tak faham? Tak faham sudah. Pandai dia buat kiasan bahasa. Pandai buat kiasan bahasa. Tapi yang seluruh situ, la ilaha illallah dia tak boleh faham. Memang kena muskil banyak. Apa masalah ni? Yang sampai tak faham begitu benda yang sangat senang. Na'udzubillah. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadi kata dia tak akan berlaku pada dia, tak ada manfaat pada dia melainkan melakukan hukum Islam pada zahirnya juga. Baik. Batin macam mana? Maka batinnya tiada beri pahala bagi orang mukmin. Satu, dan tiada sah Islam jika orang kafir. Kalau orang tu kafir, dia sebut la ilaha illallah. Daftar apa pejabat agama memang Islam, hukum zahir Islam. Tapi kafir lagi di sisi Allah Taala pasal tak faham sekurang-kurang makna pada la ilaha illallah. Nak faham apa? Allah je ilah, selain pada Allah bukan ilah. Makhluk bukan ilah. Dia tak faham tu. Lepas tu ilah kena faham. Apa makna ilah? Mestilah istighna'ul ilahi an kulli man siwahu muftakirun ilahi kullu ma adahu. Dia tak hajat pada satu, makhluk mesti berhajat pada dia. Itu pun baru terjemah, belum makna lagi. Sekurang-kurangnya ambil makna tu terjemah makna istilahi kalau ikut. Nak ambil makna tu macam mana nak bawa dia, penghayatan dia macam mana. Lepas tu syarahan dia macam mana. Lepas tu nak detailkan dia macam mana. Lepas tu macam mana nak apply dalam kehidupan kita. Mesti kena belajar satu-satu. Kalau disebut orang kafir, dia mengucap memang masuk Islam dah. Kalau nak kahwin pun sah kahwin dah. Memang dia masuk Islam pun pasal nak kahwin je rupanya. Kau dapatlah kahwin. Dapatlah kahwin. Tapi iman belum tentu. Pasal iman mesti sejauh mana kau faham makna. Dengan bahasa lain, penghayatan kau dengan la ilaha illallah tu dan apa hubungan kau dengan Allah Taala. Yang tu baru nak boleh jadi iman. Itu nisbah orang kafir. Kalau orang mukmin tak ada pahala, kosong. Dia jadi burung kakak tua. Sebut saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, kosong. Satu kalau orang beriman sebut Allah. Kalau tak sebut Allah pun, hati ni tasdik Allah Taala, yakin sungguh, memang istilahnya hati itu ada perasaan Allah Taala. Apa dia? Allah ni ada, aku ni dia yang ada dengan aku. Allah. Sebut Allah je pun. Ada cukup. Pahala besar tu. Bahkan tu lagi berpahala daripada sebut mulut. Kalau orang mukmin lah ni, cerita orang mukmin ni, orang Islam ni. Pasal sebut mulut lagi boleh jadi nak tunjuk ke orang. Tapi yang ni dalam hati. Siapa pun tak tahu. Aku dengan Allah Ta'ala yang tahu tu. Malaikat pun tak boleh tulis. Malaikat dia boleh tulis apa yang berlapah, apa yang berlaku pada anggota. Kalau dalam hati dia tak boleh tahu. Allah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dalam hati pun Allah Ta'ala tahu. Pasal Allah yang bagi jadi kita. Mana boleh dia tak tahu. Jadi kalau kita dalam hati tasdik, yakin dengan Allah Ta'ala, yakin dengan Allah Ta'ala, inilah kita nak bina. Adapun sebut orang dengar, ya ni memang selalu dah kat kita. Memang kita kadang nak bagi orang dengar ada, tapi kita dengan Allah Ta'ala, sejauh mana kita dah bina hubungan, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, yang kita ni istilahnya sentiasa ada perasaan dengan Allah Ta'ala, sedar kita dengan Allah Ta'ala. Itu kita kata, ada hati kita tersentuh ke Allah Ta'ala. Yang tu kau nak sebut bahasa. Tersentuh tu macam mana? Hidup hati. Ada zikir kita Allah Ta'ala. Ada zikir maksudnya. Ada ingat kita. Ingat apa? Ingat makna ijmali pada la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Allah ni lah. Aku berhajat kat dia. Ni aku nak dengar ni. Dia yang bagi dengar. Alhamdulillah. Dia bagi faham ni. Dia bagi faham. Alhamdulillah. Bercakap ni. Dia yang bagi bercakap ni. Alhamdulillah. Kedekat ni. Dia yang bagi kedekat ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, hak tu iman nak bawa. Dan situlah kita akan boleh menilai
sejauh mana iman kita. Dan iman ni boleh naik turun. Naik tu bila? Nama naik. Sentiasa hadir dalam hati ke Allah Ta'ala. Tu iman naik. Antara naik ni apa menunjukkan dia? Ada amalan naik. Apa amalan? Amalan besar sekali naik iman, ingat Allah Ta'ala. Sekali lagi sebut. Iman ni, kalau dalam kaedah kita ulama ahli sunnah wal jamaah, warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu min naqsiha wa qila la quluba kadza qad nukila. Panjang tu nak syarah tu, kita belajar dalam matan jahrah dulu. Pendapat yang paling kuat di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah, iman ni ziyadatul warujihat ziyadatul imani, iman ni dia boleh bertambah, boleh berkurang. Bertambah pasal apa? Apa tanda bertambah? Tambah amal. Amal tambah, mula sekali tambah mana? Tambah iman, zikir. Ingat dia, kenal dia, hati hidup ke dia. Itu tanda tambah iman. Iman tambah bukan dengan amalan zahir. Iman tambah dengan batin, sedar ke dia, ingat ke dia, kenal ke dia, realize dia. Itu tanda tambah iman. Dengan hati tambah yakin ke Allah Ta'ala, sedar ke Allah Ta'ala, dengan tu buat ibadat, zikir, baca Quran. Jaga mata, jaga telinga. Pasal apa jaga mata, jaga telinga? Pasal apa baca Quran? Pasal hati nak kasih, suka, minat, hadir, faham, rasa Allah pandang aku, tengok aku, tahu aku. Hadir hati ke Allah Ta'ala. Tu tanda ziyadah iman. Wa naqsuhu min naqsiha. Kurang iman ni pasal kurang amalan. Amalan kurang besar sekali. Indikator menunjukkan kurang iman macam mana? Hati lalai dengan Allah Ta'ala. Tak ada zikir langsung Allah Ta'ala. Bahkan duk zikir makhluk. Duk bergantung harap ke makhluk. Duk rasa lega dengan makhluk. Duk puas hati ke makhluk. Tambah makhluk tu kadang-kadang jangan kata makhluk, duit, rumah, harta benda, kereta, kenderaan. Kita puas hati dengan aku. Tengok aku hurai. Pandai. Habis. Kurang iman. Habis iman. Berkurang iman. Aku hebat. Tengok. Aku hidup. Tengok. Aku hidup, aku ada, aku sihat, aku lihat, aku mendengar. Habis. Iman. Iman tu bila? Allah hidup aku. Iman. Entah, kalau sembah iman tu macam, ada iman tak ada iman kita? Filter tau. Ya kan? Saya tak kata orang lain, filter iman kita. Orang lain tak boleh filter iman tu. Kita boleh filter. Kita je tahu, aku ni iman ada iman tak iman. Memang, wish, parah aku ni. Lalai gila, bukan gila lah kan, babi gila lah kita ni. Sebut bila kan, kuduh nak dengar tu. Tapi itulah parah kita. Banyak kena renung. Yang nak kata tak ada manfaat bila tak faham makna la ilaha illallah ni, melainkan lalu ke hukum Islam. Kalau orang mukmin, dia dah orang mukmin. Orang Islam dah memang Islam. Islam lah. Islam apa? Islam baka dan keturunan. Itu aja. Dia mengekalkan hukum baka dan keturunan. Apa bahasa lain ni sebut? Mengekalkan apa orang panggil? Lupalah nak sebut bahasa-bahasa tu, lama tak sebut. Co-status. Status quo dia. Sebagai orang Islam, pasal mak bapak dia Islam. Mengekalkan status quo dia. Pasal apa? Mak bapak dia Islam, dia Islam. Itu aja. Hati macam mana? Ada tak hubungan dengan Allah Ta'ala? Tak ada. Tak ada loh. Nak kata apa? Cuma kita tak diajar untuk mengkafir orang, bukan itu. Kita sebut ciri-ciri kafir. Setiap orang kena mengaji supaya keluarkan diri daripada ciri kafir. Melainkan dia ada zahir sebut benda-benda kafir, benda-benda sesat. Itu sebutlah. Macam mana duk sembah tok kong? Jelas tak? Nampak boleh jadi murtad. Duk sembah tok kong. Jelas lah sembah tok kong ni. Duk pakai salib. Apa seumpama tu? Benda-benda istilahnya dia murtad. Pijak Quran. Tu janganlah. Kan? Apa-apa yang maklum fiddin bidurah. Menafikan wajib solat. Semua tu. Menafikan apa yang menafikan Allah Ta'ala. Menafikan tak hajatnya Allah Ta'ala pada makhluk. Tu kalau ayat yang terang-terang, soreh tu, menyebabkan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Nak hukum ayat apa, takkan nak kata mukmin lagi. Tambah pula apa yang dia nafi itu, benda yang maklum fiddin bidururah. Kan? Benda yang maklum dalam agama.
simply known among the Muslim. Yang tu yang nak kena berbetul tu, kalau ada benda salah tu. Kalau tidak, sia-sia tuan iman. Rosak kan. Satu, kalau ada orang ni yang dia kata dia nak taubat betul-betul, pastikan kau betul-betul nak taubat. Jangan ayat je nak taubat. Tapi sebenarnya tak ada rupa nak taubat pun, bahkan masih tegar di atas fahaman yang salah. Kalau betul-betul nak taubat, patutnya mesti masa pun boleh bagi panjang untuk cari benda yang sebenar. Yang ni bagi berhenti masa pasal apa? Pasal boleh dapat satu condition, win condition. Menang, aku menang. Boleh gunakan prasarana yang ada untuk menjadikan aku berpihak yang benar. Dia tak boleh mengkafirkan aku. Ada pula. Astagfirullah. Saya baca kitab macam ni tak boleh dia sebut-sebutlah isu semasa keliling. Saya saja nak urai tu, saya bukan jenis tu. Tapi bila dah sebut yang tu, apa yang keliling kita, isu ada kat kita pula. Sebut tu lah. Wa samaituha bi dhiya'il muridi fi ma'rifati kalimati tauhid. Itu dulu. Sambung tu insya-Allah. Jadi besar kita nak ambil faham ni. Risalah ni, asal kita punya kitab dia nak cerita itulah. Nak fahamkan kita la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ni kita bukan nak faham terjemah, tapi nak faham makna. Sekali lalu saya sebut dah, makna apa? Nak faham Allah ni ilah, makhluk ke ilah? Apa makna ilah tu? Situlah besar dia. Kalau tak faham makna ilah, tu yang sampai kiamat tak faham-faham dan takkan ada hubungan dengan Allah Ta'ala, siapa? Ilah tu dia tak faham. Kalau ilah tu dia faham dengan sembah, tu yang duk rasa okey je. Yang lain masalah tak ada apa-apa pun dia dah rasa okey. Siapa? Aku tak sembah tokong, aku dah sembah Allah Ta'ala, sembahyang 5 waktu, sembahyang sunat pun ada. Aku dah okey apa? Pasal dia faham terjemah sembah tu je. Jadi dia sembah melainkan Allah. Dia nak sembahyang 5 waktu, nak buat apa lagi? Pada dia itulah Islam hakiki. Dah sampai martabat Nabi-Nabi dan Rasul lah tu. Siapa? Dah ikut Nabi gila punya. Siapa? Pasal aku dah sembah Allah, tak sembah pada hal lain. Yang tu baru terjemah. Padahal terjemah tu, kalau yang tu je ajaran Islam yang kau bawa, hati sanubari kosong dengan Allah Ta'ala, tak ada hubungan. Maksudnya tak faham bahasa dia sebut tadi, tak ada apa-apa dari segi hubungan kau dengan Allah Ta'ala. Baru mengaku je Islam di mulut, tapi nisbah Allah Ta'ala, dia belum iktiraf lagi iman. Pasal iman adalah apa yang adalah hati. Kalau nak tengok kisah macam-macam nak sebut tu dalam Quran, ada orang Ta'ala cerita, qalatil arabu amanna, pernah satu ketika datang beberapa orang Arab Badui bertemu Rasulullah, mengucap kalimah syahadah. Mengucap kalimah syahadah, baru mengucap ni. Memang mengucap, bagus tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata apa? Amanna. Kami beriman dengan kamu ya Rasulullah. Kami beriman dengan Allah dan Rasul. Allah Ta'ala perintah terus. Jibril datang bagi wahyu kat Rasulullah. Qalatil arabu amanna. Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah. Jibril datang masa tu kak. Kul. Suruh Rasulullah bagi tahu dekat orang Arab Badui baru mengucap tu. Lam tu'minu. Kamu belum iman lagi. Walakin qulu aslamna. Tapi kamu kena sebut kami dah masuk Islam. Kau baru Islam, belum iman. Siapa? Iman ni ada perjalanan iman yang kau kena faham. Kena ada berguru betul macam mana kau nak jadi iman. Iman ni kena khas bersahabat dengan Rasulullah ni. Macam mana para sahabat duk berdamping dengan Nabi, macam mana engkau pun nak kena berdamping dengan Nabi, engkau nak faham apa ilmu yang tunjuk ajar Rasulullah, macam mana nak kata iman dengan Allah dan Rasul tu macam mana. Kau kena berdamping lagi. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kerana berdamping dengan orang sadiqin, orang betul zahir batin dia. Yang zahir dia tu adalah sebut daripada apa yang ada dalam batin dia. Bukan hanya zahir sebut, tapi batin menyakit. Yang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Na'udzubillah. Jadi kalau takat sebut di mulut, hati tak ada, Allah Ta'ala kata, kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Pasal apa? Suruh mengaku Islam aja tak beriman lagi. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kerana belum masuk iman, tasdik dalam hati belum masuk. Apa tasdik yang belum masuk tu? Kena ngaji suku. Panjang umur jumpa. InsyaAllah. Jadi saya nak sebut tentang kita duk bicara ni, semua ada kisah dalam Quran, cerita ulama' satu persatu.
Kalau kita sebut satu-satu ayat Quran, banyak sungguh lah ayat Quran untuk mensyarahkan apa yang kita duk bicara ni. Ulama dah buat kesimpulan kat kita. Saya tukang baca ya, nak tunjukkan kat tuan-tuan apa yang kita nak ambil faham nanti daripada kitab ni. Pengarang kita pun nak fokus supaya kita boleh faham makna, bukan hanya sekadar terjemah. InsyaAllah. Ada soal kita? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.